صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okey, saya terus paslah pada grup yang terakhir pada hari ini. Kalau boleh baca soalan sekali bermula dengan soalan dan terus kepada jenis entry. Okey, silakan. Selamat petang Sir dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 5, kita akan membentangkan question 5. Saya akan memulakan pembentangan kita dengan membaca soalan dulu. The following transaction taken for the accounting book of Sinar Ayu Bookstore. Saya akan serahkan kepada Nasmuddin untuk meneruskan pembentangan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan tentang soalan 5. Soalan yang pertama, Januari 2018. Opening balance. Cash kita letakkan di bahagian debit berjumlah RM620. Yang kedua ialah bank di sebelah debit juga sebanyak 1,880. Yang ketiga ialah debtor Coca-Cola di bahagian debit sebanyak 970. Yang keempat ialah kreditor Mas Badi di bahagian kredit sebanyak 840. Jadi kapitalnya kita akan tambah semua di bahagian debit dan tolak di bahagian kredit. Dapat kapital 1,830. Okey, betul. So tu debit side betul, credit side pun betul. Itu adalah baki awal. Okey, next. Pada 5 Januari. Januari 5, sold goods on credit to Coca-Cola RM590. Debtor Coca-Cola sebanyak 590 di bahagian debit dan sales sebanyak 590 juga di bahagian kredit. Okey. Betul. Januari 10, paid to Mas Badi RM500 by check. Creditors Mas Badi 500 di bahagian debit dan di bahagian kredit ialah bank sebanyak 500. Okey, betul. Januari 13, receive check from Coca-Cola RM790 to settle the debts of RM800. Bank, account bank di bahagian debit sebanyak 790 dan discount allowed di bahagian debit RM10 dan debtors Coca-Cola 800 di bahagian kredit. Ya, betul. Akan wujud diskaun yang kita berikan sebab sepatutnya dibayar 800 tapi kita dapat 790 saja. Alright. Next, 15 bulan Januari. Januari 15, paid salaries by check RM300. Salaries 300 di bahagian debit dan bank 300 di bahagian kredit. Okey, betul. Expenses meningkat sebelah debit, asset menurun sebelah kredit. Okey, Jan 21. Januari 21. Januari 21, purchase
furniture RM1970 on credit from kedai perabot top. Debitnya ialah furniture RM1970 dan kreditnya ialah creditors kedai perabot top. Okey. Betul? Teruskan. Januari 26. 26. Purchase good on credit from Masbadi worth RM930. Purchases 930 di bahagian debit dan creditors Masbadi 930 di bahagian kredit. Okey, betul. 27. 27. Returns good damage in transit to Masbadi worth RM80. Mas Badi ni siapa? Adakah pelanggan kita ke ataupun adakah dia penjual kepada kita? Kita membeli daripada kita membeli daripada dia ke kita menjual kepada dia? Kita jual. Kita jual. Okay, right. So ni return in outward ke inward? Kalau ikutkan. Inward ke outwards? Kalau nombor 27 tu. 27 bulan. Outward ke inwards? Kita dah membeli daripada Mas Badi, barang tu dah ada ke tangan kita. Barang kita pada kita tu tengok dia rosak. And then kita pulangkan. So dia inwards ke outwards? Outwards. Okay, outwards Alright, good. Ataupun dia purchase return. Okay, so silakan. Januari 28. Cash sales RM350. Cash di bahagian debit dan sales di bahagian kredit 350. Okey, sekejap. Saya nak ubah soalan. Saya lihat awak tanya rakan awak tadi untuk jawapan yang tadi. Kalau saya ubah 28 Januari kepada credit sales 350, apa catatan yang akan berlaku? Awak jawab. Kalau saya ubah nombor 28 tu, 28 Jan, cash tu saya ubah jadi credit sales 350. Kita nak debitkan apa? Kita nak kreditkan apa? Sales debit, cash credit. Kalau cash credit tu duit kita keluar. Nampak sangat awak tak faham ni. Najmuddin, awak tak faham teori ni, awak baca je jawapan ni. Kalau saya ubah jualan tu menjadi jualan kredit, jualan secara hutang. Kita buat jualan secara hutang, orang tak bayar lagi. Kita dapat duit tak, Najmuddin? Tak dapat. Tak dapat. Jadi orang itu akan jadi kepada kita apa hubungan dia dengan kita? Adakah dia tu kreditor ataupun adakah dia debtor? Kalau kita jual kepada katalah debtor. Ali, debtor. So, debitkan apa, kreditkan apa? Siapa soalan tadi? Tak dengar sangat. Awak dah tahu dah soalan tu. Kalau kita buat jualan secara kredit, katalah saya namakan dia sebagai Ali. Awak jual kepada Ali secara kredit 350. So, macam mana catatan dia? Korang ada test tau, hari Jumaat ni. Test yang melibatkan ada soalan macam ni. Dia daripada journal, ledger, terus trivalence. Test hari Jumaat. So, kalau saya ubah 28 Januari
kepada jualan kredit kepada Ali, kita nak buat debit apa dulu? Yang lain boleh bantu. Grup yang sama ataupun satu kelas boleh bantu. Kalau saya ubah 28 Jan secara jualan secara hutang kepada Encik Ali, kita nak debitkan apa? So saya boleh cuba answer question ini. Alright, you can try, Chua. Kita debit itu debtor dan kredit itu sales. Okay, Kerana good. dia kerana kita jual secara kredit kepada mereka hutang kepada kita. Okay, good. Okay, thank you, Chua. Boleh offkan mic. Okay, kalau saya ubah satu lagi, Najmuddin jawab lagi sekali. Okay, Najmuddin. Katalah dia jual sales, dia buat penerimaan duit melalui cek berjumlah 350 daripada jualan. Dia buat jualan tapi dia tak terima cash, dia terima cek sebanyak 350. Kita nak debitkan apa, Najmuddin? Ulang balik sir. Kurang jelas. Kalau dia buat jualan dan menerima cek 350, apa yang kita nak buat? Debitkan apa? Debitkan bank. Okay, good. Kredit kan? Kreditkan sales. Okay, good. Okay, so kelas ingat saya boleh ubah soalan tau. Masa soalan test, ada 3 situasi jualan. Kalau buat jualan, awak dapat tunai. So, akan debitkan cash. Kalau awak buat jualan, awak dapat cek daripada customer. So, awak akan debitkan bank. Tetapi kalau awak buat jualan, awak tak terima sebarang pembayaran. Maksudnya orang tu berhutang dengan awak. So ingat satu, orang yang berhutang dengan kita dinamakan sebagai debtor. Orang yang berhutang dengan kita daripada jualan yang kita buat kepada dia. So dia akan debitkan debtor. So hati-hati nanti ada test macam tu lebih kurang. Okay, so kita akan debitkan cash, kreditkan sale 350. Dan yang terakhir 29 Januari. Paid utility bills by cash RM RM87. Utility bills 87 di bahagian debit dan cash RM87 di bahagian kredit. Okey, Najmuddin, kalau saya ubah, dia bayar menggunakan cek. Apa yang kita nak buat catatan dia? Dia bayar utility menggunakan cek. Bank kredit. Bank sebelah kredit. Betul. Debitnya sama. Okey, so daripada journal, kita nak transfer ke dalam ledger. Okey, daripada satu persatu, daripada atas. Scroll up, Nur Nabila Najwa, awak punya jawapan daripada atas. Kita nak tengok by date. Kena tengok by journal dulu. Journal and then warnakan amount yang kita dah transfer. Buka journal dulu. Kita nak tahu sama ada setiap tarikh tu kita dah transfer dalam ledger ke belum. Right, siapa present? Silakan. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian ledger. Pada 1 hari bulan Januari, kita akan buka 5 akaun. Yang pertama kita akan buka akaun cash dulu dan kita akan masukkan RM620 ke debit cash sebagai baki awal. Okay, alright. Balance BF. Kemudian Mana? Just sabar. Dia capital ke balance BF 1 Januari tu? Should be. balance BF. Balance BF kan? So yang tu adalah balance BF. Baki awal. Untuk dekat ledger cash tu 1 Januari tu adalah balance BF. Baki awal dia. Okay. Bank. Okay. Seterusnya kita akan masukkan RM1,080 ke debit bank kerana kita tanpa bonda. Okay, so bank.
Scroll down. Nabila. Bank account. Nak tengok bank account. Dah transfer belum 1080? Okey, so itu pun sama juga balance BF. Baki 1 Januari tu mestilah ada balance BF baki awal. Sebab kalau dia beritahu dia memulakan perniagaan, ya. Kita akan jadikan sebagai capital. Sekarang ni soalan ni dia kata balance extract from book of account. Jadi maksudnya itu adalah baki awal. Bukan dia mulakan perniagaan. Kalau perniagaan kita akan nama sebagai capital balance BF. Okey, settle. Then nombor 3 apa? Selepas bank. Scroll up sikit Najwa. Debtor calcula. Okey. So tu pun balance BF. Sebelah debit. Okey. Seterusnya creditor mas badi. Kita akan masukkan ke kredit. Mas Badi, okey, sebelah kredit pun bukan capital. Dia adalah balance BF. Scroll down. Nur Najwa. Kelas kawan-kawan awak panggil apa ni? Ada 3 nama. Nur, Nabila, Najwa. Okay, Najwa je lah. Okay, right. Balance BF. Okay. Satu lagi. Seterusnya kita akan buka account capital. Okay. So, where is the capital account? Kita akan masukkan cash bank calculator ke credit capital kerana tambah modal, dan creditor mas badi kita akan masukkan ke debit account capital kerana kita berkurang modal. Okay. Dia sebenarnya bukannya cash bank atau debtor. Dia kena namakan dia sebagai balance BF juga. Dia memang tak kena. Sebab untuk debtor kita macam ni, dia tak boleh anggap sebagai kita nak imbangkan dengan capital. Dia kalau baki awal, tolong letakkan balance BF saja. Nabila tolong padamkan cash bank calculator. Jadikan the total capitalnya nilai berapa tadi? Keseluruhan. Balance BF, ketiga-tiga tu jadikan balance BF. Bukannya cash bank calculator, bukan. Balance BF. Cash bank padam juga. Kena buat daripada atas. Berapa total? Kat dalam journal tadi. $1830. Buat satu je. Siapa ni Najwa? Bukan macam tu. Dia satu perkataan balance BF saja. Lagi dua tu padam siap-siap. Amount tu semua padam. 620 padam, 1080 padam, 970 pun padam. Kita jadikan dia satu je. Dia punya amount dia 1830. Itu adalah baki awal, balance BF untuk capital. Okay, sebab Gen 1 dia tak boleh nak kontra. Dia memang baki awal dia macam tu, balance BF dia. Okay, next. Pada 5 Januari tadi, kita ada transaksi untuk sold good. Dia ada debit calculator kreditkan sales. Okay, teruskan siapa yang present? Saya. Kita akan masukkan RM590 ke credit sales, ke credit account sales. Okay. Terus. Dan kita akan debit, kita akan masukkan RM590 ke debit calculator kerana mereka hutang kepada kita, jadi aset kita akan bertambah. Okay. So debitkan tadi dekat debtor, kreditkan dekat sales. Okay. So ni adalah debtor.
590, okey. So dekat sales account dah masuk belum sebelah kredit pada tarikh 5 hari bulan. Nabila Najwa kena scroll down, cari sales account. Stop. Okey, betul. Gen 5, nama particular dia, nama kawan dia tadi, Kakela, 590. Okey, next date 10 Januari. Tengok journal terus. 10 Januari kita akan masukkan 500 ke Tengok journal. kredit bank kerana kita bayar, so kita accept berkurang. Okey. Dan kita debitkan tadi tak dengar. Debitkan apa? Mas Badi? Tak, kita kreditkan bank dan debitkan kreditor Mas Badi. Yang kali kalau nak present kita mulakan dengan debit. Debit dulu baru kredit. So debit Mas Badi. Okey, tengok Mas Badi. Okey, 10 Januari. Okey, betul 500 dah ada. Then dekat bank atas, dekat sebelah kredit, bank account, scroll up. Line Nabila Najwa dia tak stable. Okay, so Mas Badi 500, okay, cukup. Okay, right, next. Next 13 Jan. 13 Januari kita akan debitkan kita akan masukkan RM790 ke debit account bank kerana kita menerima cek. Dan seterusnya kita akan buka satu account lagi, discount allower, dan kita akan debitkan RM10 ke debit account discount allower. Okay, sekarang allow debit and then bank tadi dah debit, then kita akan kreditkan calculator. Okay, kreditkan calculator, tengok sekejap Najwa dekat atas. Calculator account sebelah kredit, nilainya sebanyak 800. Bukannya 790. Bukan pisah macam tu kan? 790. Betul lah, 790 dengan RM10. Dua-dua kena declare. Betul tak? Okay, so dua dah selesai. Next. Okay, seterusnya 15 hari bulan Januari, kita akan masukkan 300 ke debit account salary kerana expense kita bertambah. Dan kita akan debit salary masukkan account, sabar dulu satu-satu, Chua, sabar. Kena salary sebelah debit, okey dah ada. Dan kita kreditkan bank. Mana bank? kerana kita bayar gaji. Okey, sebab kita gunakan cek. Okey. Right, dan kita kreditkan bank. Mana akaun bank sebelah kredit pada tarikh 15 hari bulan. Okey, good. Okey, next one. Pada 21 Januari. Pada 21 hari Januari, kita akan masukkan RM1,970 ke account furniture, ke account debit furniture. Kerana kita asset bertambah. Okey, aset bertambah, betul. So aset meningkat, bertambah, debitkan, okey betul. Dan kita kreditkan kedai perabot top kerana kita beli dengan kredit. Okey. So mana kreditor kita yang bernama kedai perabot top account. Kreditor. Okey, so sebelah kredit. Nama dia purchasers ke ataupun apa? Nak kontrakan dia? Najwa. Particular tu kita nak letak purchasers ke? Particular tu kita nak letak apa? Apa nama kawan dia satu lagi tadi? Kita debitkan apa? Kita kreditkan apa? Awak tengok journal awak. Betul. Furniture. Okay, hati-hati untuk test ni jangan nak gopoh sangat buat jawapan. Okay, then 26. Nasmuddin akan meneruskan bahagian ledger yang seterusnya. Okay, alright. Silakan. Kemudian daripada journal tu debitkan purchase, kreditkan Mas Badi. Kita nak check sama ada dah masuk belum. Mungkin Najwa boleh scroll up, tengok Mas Badi account sebelah kredit 930 dah masuk belum. Debit purchase tadi dah betul. Tarikhnya salah lah. Najwa sekejap, scroll down sekejap. Tengok tadi account purchases. Account purchases. Okey, Gen 1 ke tu? Bukan kan? Dia sekarang berlaku pada berapa hari bulan?
26 hari bulan. Okay, dia membeli purchases tu berlaku pada 26 hari bulan. Okay, enter. Jan. Alright. Then kita kontrakan dekat Mas Badi. Dekat atas, scroll up. Okay, 26 hari bulan sebelah kredit. Okay, ada. Okay, next one. 27 hari bulan. Najmuddin, cepat sikit. Najmuddin. Ya. Alright, teruskan. Cepat sikit, laju sikit. 27 hari bulan. Return goods to Mas Badi. Akaun Mas Badi pada bahagian debit Januari 10 bank iaitu sebanyak 500. Mana ni awal mengarut lah. Kita dah sampai 27 hari bulan ni, Najmuddin. Yang mana sekejap? Kita dah sampai 27 hari bulan. Awak tengah buat apa sekarang ni? Saya lag sikit. Lag. Okay, 27 hari bulan. 27. 27. Purchase return. Pada bahagian debit RM80. Okay, so dekat Mas Badi sebenarnya debitkan and then kita kreditkan dekat mana? Risau pula test korang ni hari Jumaat ni. Kita debitkan di Kredit. Tadi debit dah selesai. Kita kreditkan dekat purchase return sebanyak 80. Okay, alright. Tak apa, Najmuddin mungkin lag dia punya line. Hopefully line dia berkeadaan okay. Boleh take over tak? Lagi 2 tarikh ni. Siapa ahli kumpulan yang lain boleh take over untuk 28 dan 29? Pada 28 hari bulan Januari, kita akan debitkan cash ke kita akan masukkan RM350 ke debit sales. Ke debit cash, account cash. Debit cash dulu. 28 bulan kat cash. Okay, 28 sebab debit 350. 28 bulan. Okay, ada. And then kita kontrakan, kita kena buka account sales. Okay, Najwa, tolong scroll down sampai sales account. Okay, alright. 28 cash 370. Okay, good. Dan yang terakhir 29 hari bulan. Pada 29 hari bulan Januari, kita akan masukkan RM87 ke account utility, ke debit account utility bill kerana expenses kita bertambah. Okay, sekejap. Okay, utility bills expenses. Mana account nama utility bills expenses? Okay, utility bill pun boleh. Okay, debitkan dia. Okay, betul. And then kita kreditkan cash. Cash. So, mana cash account? Okay, so Nabila kena scroll up. Okay, cash. Alright, nama dia utility bills. Okay, so dalam soalan awak dah tak ada tarikh. So, apa yang kita kena buat sekarang ni? Chua. Kita akan tutup account. Okay, tutup account. Okay, kita mulakan dengan cash account. Dan kita terus tengok dekat dalam trial balance dah masuk belum. Okay, yang pertama cash account kita tutup balance BF yang paling penting berada kat sebelah debit. Najwa. Okay, Najwa kat situ. Kanan lagi sikit. Ke kanan lagi. Dia punya screen tu kanankan lagi. Okay, dah stop. Alright, so kita check Cash account dia dapat 883. Dia punya balance BF dia sebelah debit. So bila tengok trial balance, so betul. Najwa tolong klik dekat 883 dekat trial balance. Dekat trial balance. Trial balance itu ledger. Okay, alright. So kita dah transfer. Okay, next one. Scroll down Najwa dekat bank account. Berapa nilai balance BF untuk bank account?
Scroll down dekat bank. Kita nak tutup account bank. Balance BF dia sebanyak 1070. Okey, jawapan saya pun betul. So balance BF sebelah debit, pastikan dekat trial balance. Okey, tengok trial balance. Trial balance okey, mana bank? Okey, betul 1070. Okey, next, bawah lagi. Selepas bank account, kita nak tutup account apa pula? Okey, account color. Balance BF dia sebelah debit. Okey, jawapan saya pun sama juga sebelah debit. So masuk trial balance, pastikan dia berada nama item calculator, amount dia sebelah debit. Okey, good. Okey, next one, bawah lagi. Selepas calculator. Mas body. Okey, mas body, kita tutup balance BF dia berada kat sebelah kredit, nilai 1190. Okey, sama macam jawapan saya. Okey, tengok trial balance sebelah kredit. Trial balance tengok mas body sebelah kredit 1190. Okey, good. Okey, bawah lagi Najwa. Selepas mas body, account apa lagi kita nak tutup? Chasers. Okey, so balance BF dia berada kat sebelah debit 930. Okey, sama macam saya juga. Okey, tengok dekat dalam trial balance, item purchases. Mana purchases? Okey, sebelah debit. Okey, betul 930. Okey, next, account apa lagi selepas purchases? Okey, utility bills. Balance BF dia sebelah debit. Okey, so tengok trial balance pula. Utility bills. Trial balance, utility bill mesti sebelah debit, nilainya 87. Mana? Okey. Okey, betul. Okey, next one. Selepas utility bill kita nak tutup kedai perabot, top. Balance BF dia sebelah kredit. Okey, 1970. Kita tengok trial balance. Tengok item kedai perabot top. Kedai perabot top. Okey, sekejap, line dia tak stable. Okey. Mana kedai perabot top? Okey, sebelah kredit, betul 1970. Okey, good. Next one. Apa lagi? Scroll down lagi. Selepas kedai perabot top, kita nak tutup apa lagi? Okay, sales account. So balance BF dia 1 Februari berada kat sebelah kredit 940. Okay, tengok trial balance, sales, item dia sales, baki dia sebelah kredit. Sales, okay, betul 940. Okay, lagi, bawah lagi, selepas sales. Okay, discount allow. Baki awal dia BF 1 Februari sebelah debit. Okay, so tengok dekat trial balance, item, discount allowed. Okay, balance dia sebelah debit, nilainya RM10. Mana? Okay, good, dah ada. Okay, next one, apa lagi? Selepas discount allow, ada lagi tak item yang kita belum tutup? Okay, ada lagi, salary belum tutup lagi. So, balance BF dia sebelah debit. Okay, tengok dekat trial balance, salary berada kat sebelah debit. Nilainya sebanyak 300. Okay, betul. Okay, next one. Bawah salary. Okay, furniture. Last sekali balance BF furniture sebelah debit. Okay, so tengok dekat dalam trial balance. Item furniture sebelah debit. Item furniture. Mana furniture? Okay, debit side 1970. Okay, ada lagi tak bawah tu? Capital mungkin. Purchase return. Okay. Purchase return sebelah kredit. Okay, so tengok dekat dalam trial balance. Item dia purchase return sebelah kredit 80. Okay, ada. Good. Okay, last one. Capital account. Okay, dia punya balance BF dia baki awal dia 1830 sebelah kredit. Okay, so tengok trial balance. Item capital sebelah kredit. Okay, good. Okay, so dah habis. Betul tak dah habis? Ada lagi tak bawah tu Najwa? Kalau tak ada, goyangkan cursor. Goyangkan kiri kanan. Najwa. Okay, alright, tak ada. Okay, so kalau yang lain boleh ambil kalkulator, kita audit sekejap jawapan dia balancekan antara debit dan kredit. Dapat tak pembawah dia 6010 sebelah debit, dekat sebelah kredit 6010. Saya dapat jawapan yang sama. Okay, yang lain ada nak tanya soalan tak untuk soalan ni? Okay, so untuk soalan question number 5, okay, congrats. Secara majoritinya dalam ahli kumpulan ni fahamlah. Kecuali ada seorang dua tadi, perlukan banyak revision. Okey, ada soalan tak? Itu saja kelas untuk hari ni. Saya cuma nak pastikan korang macam gini tau. Okey, sekarang ni ada 5 soalan yang korang dah buat. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Okey, test hari Jumaat ini apa yang berlaku? Kami, pensyarah yang mengajar, akan gabungkan situasi-situasi di dalam soalan 1 sehinggalah soalan nombor 5. So, apa yang korang kena buat dalam beberapa hari ini? Yang pertama,
Yang pertama, jawapan dah ada dalam grup WhatsApp. Dan question number 5 nanti masukkan jawapan korang dekat grup WhatsApp kelas kita. So apa nak buat korang buat secara yang pertama, buat revision. Caranya adalah buat soalan tu tengok jawapan. Jawapan yang dah ada dalam grup WhatsApp. Pusingan yang kedua, korang buat soalan tanpa lihat jawapan. Dah habis buat semua sekali, baru tengok dekat dalam jawapan. Trial balance tu sama tak macam yang korang punya. Yang nombor 3, kalau nak lebih faham, korang kena buat speeding. Speeding maksudnya korang speed. Ingat, masa test tu mungkin dalam 1 jam. Dalam 1 jam lah saya rasa. 1 jam ke 40 minit. Saya nanti beritahu untuk perkara ni hari esok ataupun hari Khamis. Jadi korang kena speed. Katalah korang dah kuasai. Okay, question number 1 dah buat. Perfect, sama macam jawapan dalam kertas, dalam grup WhatsApp jawapan dia. Sampailah question number 5. Okey, korang dah buat latihan dah. Jawapan dia sebiji sama. Korang dah buat, tengok daripada memula sampai level 2, buat soalan question number 1 sampai number 5 tanpa lihat jawapan. Then bila semak semua sama jawapan dia. Maksudnya korang dah faham. So bila dah faham, korang kena speeding. Speeding means that korang kena buat secara laju. Dan semak adakah jawapan korang sama ke tidak. So nanti bila dah terbiasa dengan speed 40 minit, setengah jam, korang dah siap jawapan tersebut. Jadi nanti bila test, korang tak lambat hantar jawapan. Tak panik. Okay? Jadi ada soalan tak dalam masa 10 saat daripada sekarang? Kita nak habiskan kelas. Apa yang test yang akan keluar adalah soalan-soalan situasi-situasi di dalam soalan question number 1 sehingga question number 5. Do practice berulang kali ke 5 soalan ni. Sebab soalan dia lebih kurang sama aja. Dan kalau korang perasan, di antara soalan 1 hingga soalan 5, situasi dia lebih kurang sama. Ada jualan, ada belian, dua-dua tu sama ada dapat tunai, jualan secara kredit ke, secara hutang ke, melibatkan cash ke, bank ke. Ada tak pulangan? Pulangan ada 2, pulangan belian ataupun pulangan jualan. And then ada tak pembelian aset dan sebagainya. Benda yang sama je. Dan korang kena buat banyak kali supaya korang lebih faham. Okay, ada soalan? Silakan. Sir, Ya, Tun. test nanti face to face ke online? Yang ini sebenarnya ada satu pensyarah ni, saya dan juga seorang lagi Puan Abidah yang mengajar kelas lagi 2. Kami sebenarnya nak buat secara face to face, tapi bergantung juga kepada kelulusan ketua jabatan sebab nanti terlalu ramai korang dekat JP. Setakat hari ini saya boleh confirm assessment ataupun korang punya test secara online. Tapi dah kantor di kelas 1 lagi, bukan kelas yang ajar, dia jawapan dia sama dan dia hantar jawapan kawan dia. Dia cuma ubah dia punya nama. Pernah terjadi dan budak tu kita bagi kosong. Kelas bukan kelas korang lah, kelas 1 lagi. Jadi kita nak elakkan benda tu. Sebab nanti rugi. Korang bila final, korang mungkin memang dah face to face. Memang korang ada masalah kat situ. Nanti bila meeting exam, diorang pensyarah akan terkejut. Kenapa budak ni masa pemakahan carry mark tinggi, bila final tak boleh buat. Rupanya diorang ni copy jawapan antara satu sama lain. Yang tu kita nak elakkan. Okay. Alright, terima kasih Tun. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan good luck. Nanti saya lihatlah sekiranya saya nak masuk topik baru sebenarnya minggu ni. Tapi oleh kerana korang nak fokus untuk test ni, saya hopefully kelas ni semua dapat markah penuh lah. Sebab saya yang buat soalan. Saya yang buat soalan tapi soalan tak buat lagi. Jadi saya sama ada kelas yang hari akan datang ni saya akan lihat kepada keperluan dia. Sebab kalau saya lihat korang dah confident, saya akan buat kelas untuk masuk topik baru. Cuma yang saya risau, bila masuk topik baru, ada di antara korang yang akan kepala dia akan berat. It's not berat lah. Maksudnya korang dah belajar topik baru, korang dah dalam kepala tu dah masuk benda input baru, topik baru. Jadi korang mungkin tak dapat kuasai untuk yang korang nak kena belajar untuk test korang. Nanti saya fikirkan, saya akan beritahu kemudian. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk topik trial balance. So hopefully lagi sekali saya harap sangat korang buat account ni kena buat banyak kali. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, just private message saya. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas untuk hari ini. Good luck untuk test. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.